Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rafakkan syukur ke hadrat Allah diberikan kesempatan kita pada ini mengadakan kuliah subuh yang pertama untuk Masjid Al-Maidah. Sebenarnya kuliah subuh ni dah lama dah dibenarkan pun. Seingat saya hampir sebulan dah kebenaran untuk melaksanakan kuliah subuh ni. Cuma masjid kita belum ada pengisian lagi kuliah subuh. Jadi hari ini adalah kali pertama lah. Dan mandangkan kali pertama itu, maka kita buatlah di sini. Ramai yang dah ternanti-nanti bila lah nak datang restoran ni untuk kuliah. Kita pun dah lama dah. Tak tahulah tuan-tuan datang ni sebab nak datang restoran ke ataupun nak dengar kuliah, Allah lah. Tapi serampang dua mata lah. Jadi buat masa ni begitulah tuan-tuan. SOP-nya masih lagi kuliah maghrib dan kuliah subuh sahaja yang dibenarkan. Adapun kuliah duha, kuliah lepas zuhur ke, asar ke, selain daripada itu masih lagi belum dibenarkan. Jadi walaupun kita nampak benda ni macam kecil, tapi SOP ni besar impaknya tuan-tuan. Apabila tidak patuh dengan SOP, maka itulah yang berlaku situasi hari ini. Asalnya kes kita angka yang 1 digit sahaja, kini sudah kelihatan setiap hari 2 digit angka kes-kes terbaru. Dan pihak kerajaan pun sedang mempertimbangkan untuk memperketatkan kembali SOP yang sedia ada. Jadi sebab itu saya peringatkanlah kepada kita semualah, khususnya dalam konteks kehadiran ke masjid, kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Secara asasnya iaitu memakai penutup muka dan juga membawa sejadah daripada rumah masing-masing. Dan kalau boleh berwuduk siap-siap lagi bagus. Itu yang asaslah. Dan selain penjarakan sosial, terjagalah tuan-tuan, kerana kita tak tahu. Dek kerana seorang sahaja yang ambil lewa, sambil lewa tentang SOP ni, tak mustahil kesannya pada orang lain. Tu belum cerita lagi. Ada tak yang pakai gelang pink dekat sini? Tak ada ya?
Cik tengok tangan masing-masing, tuan-tuan tengok kat tangan kawan sebelah. Mana kita tahu tuan-tuan, ya. Sekarang ni cukup sensitif, gelang warna pink. Dia duduk je kat kedai makan, satu kedai pun cukup dah, habis kedai tu, orang tak datang dah. Di bagaimana yang di viral sebelum ni, ya, yang ada satu kes tu. Lepas tu orang tak datang dah, lengang dah kedai tu, orang tak datang. Kesan itu tuan-tuan. Walaupun orang kata, alah aku nak singgah minum je pun, kan tak boleh. Ya, tapi kita tak tahu. Sebab SOP-nya dah ditetapkan, kalau kamu ni kamu kena duduk di rumah, kuarantin, tak boleh keluar. Patuhlah. Kita nampak, alah sikit je pun, tapi kesan dia itulah, ya, pada orang lain. Jadi begitulah kita tuan-tuan. Saya sering memperingatkan pada kita, kita belum selesai lagi, masih lagi dalam SOP, jagalah masing-masing, ya. Kita tak nak kembali semula kepada PKP yang awal-awal dulu. Naya tuan-tuan, elok-elok kita dah boleh datang masjid, takkanlah kita tak dibenarkan pula nak datang masjid nanti, ya. Okey tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit peringatan bersamalah buat kita. Mudah-mudahan kita saling peringatkanlah antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan mati Allah Taala, alhamdulillah kita juga hari ini kita dah berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, dan beberapa hari sahaja lagi Jumaat ni kita akan meraihkan Aidil Adha. Jadi ramai, mungkin sebahagian dari kita tidak menyedari bahawa bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan yang besar kelebihannya sebagaimana bulan Ramadan yang kelebihan dia tersendiri. Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna fi hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana aku suka beramal padanya melainkan padanya 10 hari. Disebut dalam hadis tu 10 hari. Cuma tak dinyatakan hari apa. Cuma ulama menyebutkan yang dimasukkan 10 hari itu ialah 10 hari di dalam bulan Zulhijjah, 10 hari pertama tu. Jadi antara kesempatan yang kita boleh gunakan dalam bulan Zulhijjah ini, yang pertama, sebolehnya kalau mampu, puasalah sunat antara 1 hingga 9 Zulhijjah itu. Puasa. Tak mampu hari-hari, mungkin mana-mana harilah. Ya. 10 Zulhijjah jangan puasa pula. 10 tu kita dah raya. Kemudian yang kedua, apa dia? Memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 10 hari yang pertama ini. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban. Cuma ibadah korban pada tahun ini kita terikat dengan SOP yang agak ketat sedikit, ya, iaitu adalah limit dia, adalah dia punya batasan dia. Dan tahun ini terhad 20 petugas sahaja dibenarkan, sebagaimana nama yang telah kita tulis di kenyataan. Itu sahaja 20 orang, tak termasuk AJK masjid. Jadi kita sama-samalah patuh tuan-tuan. Mungkin ramai, sepatutnya ramai yang nak menyertai ibadah korban, tapi apakan daya kudrat kita, kerana satu sesi itu boleh 4 ekor sahaja. Kalau lebih dia kena buat sesi lain pula. Jadi penat kita nak datang, dan petugas pula hanya 20 orang sahaja yang dibenarkan. Jadi tak mampu tuan. Pagi datang korban, kang petang nak datang lagi orang yang sama juga. Akhirnya orang tu gak yang terkorban pula. Jadi kita tetapkan 4 ekor dan petugasnya terhad 20 orang saja. Jadi kita patuhlah sama-sama. Tahun ini saja tuan-tuan. Tahun depan kalau tak ada apa-apa dah kes ni, tuan-tuan nak korban 100 ekor pun boleh, silakanlah. Ya, cuma kita sabarlah sikit ketika ini. Itu pun tertakluk hanya dibenarkan di masjid dan di surau sahaja. Nak buat di rumah ke, nak buat di tempat lain ke, tak dibenarkan. Sebab itulah SOP-nya. Walaupun kita rasa macam berat, tapi itulah ketetapannya, kita akurlah tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita sambung tuan-tuan kuliah subuh kita ini, iaitu wasiat daripada Al-Quran. Jadi pada pagi ini kita ambil satu ayat daripada surah Al-Hajj ayat 73. Surah Al-Hajj ayat 73. Mana tajuknya ialah belajar daripada perumpamaan. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Yang bermaksud, wahai manusia, sudah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan sekiranya lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Sama lemaknya yang menyembah dan yang disembah. Tuan-tuan. Baik. Ayat ini adalah berkisah tentang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perumpamaan. Jadi pagi ini kita sentuh metod Al-Quran dalam bentuk ayat perumpamaan. Perumpamaan ni apa tuan-tuan? Dia kiasan lah, dia ibaratkan ataupun tamsil. Kita Melayu pun ada perumpamaan. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Contoh. Ibarat telur di hujung tanduk. Apa lagi? Ibarat kau ibarat bulan purnama. Itu semua adalah membawa maksud perumpamaan, tamsil, yang nak menunjukkan ketinggian bahasa Al-Quran ini. Bagaimana Allah datangkan sesuatu ayat itu, dibuat satu perumpamaan supaya manusia berfikir. Ayat perumpamaan ini, dia bukan membawa maksud yang zahir itu, tapi dia ada maksud yang sebaliknya. Tapi yang faham je lah. Yang tak faham, dia buat dek je. Walaqad darabna lin-nasi fi adzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Kami telah buatkan pada manusia itu dalam Al-Quran perumpamaan mudah-mudahan mereka berfikir. Banyak ayat Al-Quran ini. Jadi hari ini ayat 73 ini perumpamaan Allah datangkan dengan perumpamaan lalat. Lalat. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan yang Allah datangkan dengan perihal binatang. Dengan perihal binatang. Daripada sebesar-besar binatang, kera contohnya. Sampailah sekecil-kecil binatang, lalat, bahkan nyamuk yang kecil itu pun Allah datangkan dalam Al-Quran dalam bentuk ayat perumpamaan supaya kita faham. Dalam ayat ini tentang bagaimana Allah buat perumpamaan orang yang menyembah berhala, yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Dia tak boleh buat apa pun, hatta nak cipta. Allah datangkan perumpamaan lalat. Lalat ni kecil je, kecil. Bolehkah apa yang kamu sembah selain Allah tu cipta lalat? Bahasa mudahnya begitu. Kalau tak boleh cipta lalat yang kecil pun, apatah lagi dia nak bantu kita. Apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala ini, sembahan selain Allah, apatah lagi dia nak bantu kita, nak tolong kita.
Tak cukup sekadar itu, Allah datangkan pula dalam ayat itu, dalam yang kedua tu tadi, ya, sekiranya lalat itu melampas sesuatu daripada mereka, daripada sembahan dia lah, berhala dia ke, katalah lalat ambil apa-apa ke, ya. Berhala itu tak mampu nak buat apa-apa pun. Tak boleh nak lawan pun. Dia kata, tak boleh, jangan ambil. Dengan lalat pun dia tak boleh nak lawan. Apatah lagi dengan benda-benda yang lain. Itulah maksud kepada perumpamaan ayat ini, tuan-tuan. Perumpamaan ni, dia ibarat ketinggian bahasa. Ketinggian bahasa. Sebab itu dalam Al-Quran, bahasanya cukup tinggi. Bahasa tinggi. Macam kita lah, tuan-tuan. Ya, kalau hantar rombongan pergi Minang ke, pergi Merisik ke, kadang-kadang kita guna bahasa yang agak berkias-kias lah. Tak tahu sekarang ada lagi ke tak bahasa kias-kias tu kalau hantar rombongan ni, ke direct to the point dia. Datang-datang, kami ni malas cerita panjang, kami datang ni nak Minang anak cik, habis cerita. Kalau mungkin yang dulu-dulu, ya, hajat kami ni besar, tujuan kami ni ingin menyunting bunga di taman. Kerana kami lihat bunga di taman ni sudah mekar dan kembang. Jadi apalah kiranya hajat kami ini agar dapat diterima demi kumbang seekor di rumah kami. Kalau orang yang straight, apa kejadahnya lah nak datang sini cari bunga pula. Aku duduk rumah flat ni bukan ada bunga pun. Kalau orang yang dia ambil maksud zahirnya lah, tapi biasanya orang faham lah. Maksudnya nak Minang lah tu. Cuma dia pilih, mana ada pula kat rumah aku ni anak yang belum kahwin. Dia kata minta maaf lah, setahu saya di rumah saya ni tak ada bunga yang dah berkembang mekar ni. Sudah. Dah tu yang hidang air ni tadi siapa? Itu bini saya, kata dia. Sudah. Silap pula. Ingatkan. Ya. Jadi tujuan kita bahasa begitu ialah untuk, kata apa, seni bahasa tu. Begitulah juga Al-Quran. Tingginya bahasa tu, Allah datangkan perumpamaan. Dia nak perli orang-orang yang tidak beriman, Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Banyak ayat Al-Quran yang Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan binatang lain. Contohnya berkaitan dengan nyamuk. Nyamuk, tadi lalat, nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Allah kata, aku tak rasa malu untuk mendatangkan perumpamaan kepada kamu dalam bentuk nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada tu. Nyamuk tu pun dah kira kecil lah, tapi yang lebih kecil daripada tu pun aku boleh datangkan. Kerana apa tujuan ayat itu turun? Kerana orang-orang kafir mempertikaikan Al-Quran. Apa ni Quran ni? Cerita pasal binatang lah, apa benda, lalat lah, lebah lah, apalah. Dia memperkecil-kecilkan Al-Quran. Sebab tu Allah balas, aku tidak rasa malu untuk datangkan perumpamaan binatang-binatang ni semua, bahkan bukan sekadar binatang yang besar, kecil nyamuk atau lebih kecil dari tu pun aku boleh datangkan. Tujuan dia apa? Amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Bagi orang yang beriman, perumpamaan yang datang itu dia akan fikir itu kebenaran daripada Allah Taala. Wa amal ladina kafaru fayaquluna maza arada Allah bihadza mathalan. Kalau orang yang tidak beriman, dia kata, ni apa benda lah Allah datangkan benda-benda cerita pasal lalat, nyamuk ni benda. Itu bagi orang yang tidak beriman. Hanya orang yang tak faham ayat-ayat yang berbentuk perumpamaan dalam Al-Quran ini. Banyak.
Contoh lain dalam ayat yang Allah datangkan perumpamaan labah-labah. Tadi lalat, nyamuk, labah-labah. Kecil labah-labah. Sebab itu kita tengok sekeliling ni, semua Allah Ta'ala atur tu bukannya saja-saja. Dia ada dia punya hikmah dia supaya manusia berfikir. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran tentang perumpamaan yang berbentuk labah-labah. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal baiti labaitil ankabut. Bagi mereka-mereka yang menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhannya, seperti seperti sarang rumah, sarang labah-labah. Kamathalil ankabuti ittakhadhat baita, sarang labah-labah. Labah-labah ini dari apa yang saya baca, walaupun kecil labah-labah tu, dia boleh buat sarang itu dengan panjang itu, campurlah panjang dia semua tu lebih kurang 150 cm, sebesar 150 cm dia punya panjang tu. Walaupun untuk labah-labah itu bolehlah itu tempat tinggal, tetapi dia bukanlah satu tempat tinggal yang kukuh. Datang hujan, panas, apa semua kenalah. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala ibarat seperti dia membina sarang macam sarang labah-labah. Maknanya tak kuat dan tak kukuh, tak boleh nak dijadikan apa-apa. Itu perumpamaan dalam bentuk Allah datangkan labah-labah. Apa lagi Allah datangkan perumpamaan dalam binatang? Keldai. Kamathalil himari yahmilu asfara. Ada surah Al-Jumu'ah. Ibarat keldai, orang ahli-ahli kitab ini yang mana mereka ini tidak mengamalkan, memahami isi kandungan kitab yang diberikan kepada mereka. Ibarat seperti keldai yang membawa tunggangan kitab. Keldai bawalah apa kitab sekalipun, dia tak bagi manfaat pada dia, tak boleh baca dan dia pun tak tahu apa benda, walaupun ada 1000 kitab sekalipun. Itulah perumpamaan Allah Ta'ala bawa supaya manusia sedar bahawa kalaulah kamu ni ada kitab panduan tapi kamu tak ikut, samalah macam keldai. Gitu. Banyaklah kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan carilah dalam Al-Quran ni perumpamaan-perumpamaan yang berbentuk binatang yang Allah Ta'ala jadikan satu perumpamaan supaya manusia ni berfikir. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat begitu banyak perumpamaan dalam Al-Quran, baik berupa makhluk yang hidup maupun benda yang mati. Tujuannya ialah untuk membuat manusia sedar bahawa diri mereka adalah fana, iaitu binasa, tidak kekal dan akan mati satu hari nanti. Tujuan perumpamaan ini nak bawa supaya manusia fikir, kita ni bersifat lemah, tuan-tuan. Kita ni lemah. Walau hebat apa sekalipun yang kita ada, jawatan, pangkat, harta, kedudukan dan sebagainya, kita tetap bersifat lemah dan tidak bersifat kekal. Ada masanya, sampai masanya kita pun akan habislah nyawa kita. Sebagaimana begitulah kita apabila dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini, apabila kamu minta selain daripada Allah Ta'ala, ibaratnya sebagaimana yang Allah datangkan perumpamaan lalat tadi. Dia takkan boleh bagi apa-apa manfaat kepada kamu. Hatta nak cipta lalat sekalipun tak boleh, tak mampu. Bahkan kalau lalat itu buat apa-apa pada sembahan itu pun, sembahan itu tak boleh buat apa-apa pada lalat tersebut. Kisah ini mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ini, tuan-tuan, dia cerdiknya dia, apabila dia musnahkan semua berhala-berhala yang ada, ditinggalkan satu berhala yang besar,
dan dia letakkan kapak yang dia gunakan untuk musnahkan berhala-berhala yang lain, kemudian dia letakkan kepada satu berhala yang besar. Bila Raja Namrud dan pembesar-pembesarnya tengok habis berhala-halanya hancur, maka dia tanya, ni kerja siapa ni? Maka dari kalangan mereka, ini tak lain tak bukan, ni kerja Ibrahim ni, Nabi Ibrahim lah. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil dan dia tanya, siapa yang pecahkan semua berhala-berhala ini? Kamu ke yang pecahkan? Nabi Ibrahim kata, bukan saya yang pecahkan. Nabi Ibrahim tunjuk, haza fas'aluhum. Ini berhala yang besar ni lah yang buat, dia kata. Berhala besar ni yang buat sebab dekat dia punya ni ada, dia letaklah kapak ke apa ke. Jadi pembesar ni semua dia kata, kamu jangan buat hal, kata dia. Bahasa mudahlah. Kamu jangan macam-macam. Takkanlah berhala yang batu macam ni boleh pecahkan benda-benda yang lain. Jadi kata. Jadi kalau kamu dah tahu bahawa berhala yang kamu sembah ini tak boleh buat apa-apa, nak bagi manfaat pun tak boleh, nak bagi mudarat lagi lah, yang kamu sembah dia buat apa? Kamu pun tahu bahawa berhala ni tak boleh buat apa-apa. Akhirnya terkena lah. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Itu. Baik. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahan kematian. Bahkan Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan sekalipun tunduk kepada hukum alam yang bernama kematian. Siapa pun. Walau hebat mana sekalipun tuan-tuan, dia ada silat ke, dia ada ilmu kebal ke, pendekar ke, siapa sekalipun tak pernah dapat menewaskan dia, dia tetap sampai masa meninggal. Tak ada siapa yang kekal. Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan, wa qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, pun sampai masanya Allah tarik nyawa dia. Apatah sangat kita ni yang hanya sekelumit sahaja pangkat, harta, kekayaan yang kita ada ni, tuan-tuan. Begitu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai dunia, jin dan manusia, daratan, udara dan lautan, yang akhirnya tunduk kepada sunnatullah, ketentuan Allah, beliau wafat ketika sedang duduk di atas singgasananya sendiri. Begitu Nabi Ibrahim. Kita mentara diberikan kuasa jaga kampung pun kadang-kadang ada action. Bukan jaga kampung, ketua lorong dia pun. Dia punya act tu lain macam. Ketua lorong nak tukang kutip duit je, contohlah. Dia punya act tu lain macam lah. Padahal ketua lorong dia pun. Belum lagi diberikan kuasa jaga satu kampung, jaga satu negeri, jaga satu jabatan, jaga satu negara. Lagi besar. Nabi Ibrahim bukan sekadar jaga negeri, bahkan dia kuasai daratan, udara dan lautan. Binatang pun dia kuasai. Semua burung-burung, semualah binatang-binatang. Kita ni belum lagi sampai peringkat dapat menguasai binatang. Memanglah kadang-kadang binatang faham jugalah. Nyau, kita panggil, dia datang. Tapi belum sampai ke peringkat kita mampu kuasai dia. Jadi kita ni bersifat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang dibuat menunjukkan manusia sebenarnya lemah. Dengan perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengajaran kepada kita supaya jangan menyembah ataupun beribadat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah selain pada Allah Taala sebab tak akan beri apa-apa manfaat. Tuan-tuan, kita letakkanlah 100% keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sewajibnya pun. Ada masalah, tuan-tuan, tadahlah tangan kepada Allah Taala. Samping tu berusahalah juga, jangan tadah tangan dia. Mohonlah tuan-tuan. Kerana kalau kita meletakkan keyakinan, insya-Allah dia akan sampai juga.
satu masanya jalan penyelesaian. Saya selalu buat perumpamaan, kita hidup ini apabila dipandu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa tenang kan hidup kita. Ibaratnya tuan-tuan, kita contohlah kita naik bas. Naik bas. Pernah tak tuan-tuan naik bas, tuan-tuan ambil tahu siapa pemandu dia? Pernah tak tanya syarikat bas ni, siapa pemandu bas ni, saya nak naik Transnational, nak pergi Kuala Lumpur. Siapa pemandu bas dah? Boleh tak saya dapat tahu nama dia? Boleh tak saya dapat tahu latar belakang dia? Dia bekerja, dia bawa bas ni berapa lama dah? Ada lesen ke tak ada lesen? Dia pernah langgar orang tak? Lesen dia hidup lagi tak? Apa kehebatan dia sebagai pemandu bas? Pernah tak kita tanya tuan-tuan? Pernah tanya tak? Pasal tak pernah naik bas lah kot. Ataupun naik Grab ke? Grab. Sekarang dah update lah. Bas ni pun dah jarang-jarang lah. Banyak perkhidmatan bas pun dah tak berapa ni. Melainkan bas express lah. Bas ring apa dekat-dekat ni tak banyak dah. Naik Grab pun kita tak pernah tanya pun, walaupun dia ada lah info nanti kereta ni akan datang apa semua, nombor plate pun. Tapi kita tak pernah sampai kita tanya sebelum naik ni. Kalau dah naik tu kita sembang. Sebelum naik ni, minta maaf cik, sebelum naik ni saya nak tanya, cik ni berasal dari mana? Berapa lama bawa kereta? Pernah aksiden ke tak pernah? Pernah langgar orang ke tak? Rasanya kalau tanya banyak tu, dia tinggal je. Lantaklah. Apa kehainya? Kamu panggil aku, bawa kamu tanya soal banyak pula. Tapi kita naik je tuan-tuan. Apatah lagi yang besar, kapal terbang. Itu lagilah dia punya risiko dia besar kan. Kapal terbang ni risikonya besar. Kalau kemalangan tu, kira-kiranya wasiat siap-siap lah, senang ceritanya. Kita naik je, tak pernah kita kata siapa pemandu dia. Okey ke tak okey, bawa kapal terbang ni okey. Tak nak tanya. Tapi kita naik relax, tenang. Sebab apa kita tenang je naik? Walaupun kita tak tahu siapa pemandu kita. Kita tenang je, bawa relax, duduk dalam teksi, dalam Grab, dalam bas, tenang. Sebab apa kita tenang? Sebab kita yakin dia akan bawa kita ke mana yang kita nak pergi tu. Walau kita tak kenal pun. Sepanjang kita duk ulang-alik naik bas tu, contohnya seminggu sekali pergi KL, berulang-alik rumah anak ke naik bas, kita dan tak kenal langsung pun siapa pemandu bas tu. Tapi kita yakin. Sebab apa? Sebab kita yakin. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Apabila kita yakin, Allah yang akan pandu kita. Yakin. Kita akan tenang. Walau berlaku, contohnya berlaku musibah ke, berlaku sesuatu yang kita rasa down. Apabila kita yakin ini semua daripada Allah Ta'ala, maknanya ujian daripada Allah Ta'ala, maka pertama kita tenang bahawa pasti ada hikmahnya. Sudah pasti. Sebab semua yang berlaku ini, baik yang kita rasa macam tiba-tiba, kita rasa macam tiba-tiba. Macam tiba-tiba, kereta aku ni elok aje, servis setiap kali sampai masa aku servis elok. Tapi tiba-tiba je dia down. Kita rasa macam tiba-tiba. Tapi sebenarnya hakikatnya di bawah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila begitu, kita akan tenanglah hidup kita. Sebab kita yakin dipandu oleh Allah Ta'ala. Cuma biasalah kita manusia ni, ada kalanya kita tetap down juga. Berlaku kematian ke, keluarga, mak ayah meninggal. Memang sedih, tetap sedih lah. Mana ada orang meninggal, hang tak sedih ke? Buat apa sedih? Kita gembira lah. Sebab ini ketentuan Allah Ta'ala. Tak. Memang tak adalah orang gembira. Cuma orang kata tak adalah sampai sedihnya itu berpanjangan. Bukan bermaksud kita suruh dia seronok. Engkau tak payah sedih-sedih lah, ayah kau meninggal ni. Engkau seronok sudah lah. Sebab ini ketentuan Allah. Allah dah aturkan. Tidaklah berperingkat gitu. Cuma sifat naluri manusia tetaplah. Ada sampai kematian sedih-sedih. Tapi jangan kesedihan yang berpanjangan. Gitu. Bila kita tahu Allah pandu kita, kita akan tenang. Macam kita naik bas, kita tak kenal pemandu tu, tapi kita akan tenang. Sebab kita yakin
pemandu tu akan bawa kita. Begitulah kehidupan kita. Kita yakin, aku ikut guide Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan bawa aku. Bawa sampai destinasi akhirat kita. Gitu perumpamaannya. Baik. Hal ini kerana segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkuasa sedikit pun, walaupun kepada diri mereka sendiri. Yang mereka sembah selain Allah itu sendiri diciptakan oleh Allah yang sama lemahnya dengan diri mereka sendiri. Bagaimana sesuatu yang lemah itu dapat pula disembah. Itu dalam ayat ni tadi lah. Allah sebutkan, nak menunjukkan betapa lemahnya sembahan yang mereka sembah berhala itu, sehingga Allah datangkan wa yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan sekiranya lalat itu merampas sesuatu daripada mereka. Mereka ni maknanya berhala-berhala inilah. Dia rampas sesuatu, lalat ingat lah, ambil lah apa-apa ke. Contohlah, dia kata, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sampai peringkat tu. Dengan lalat pun kamu kalah. Perumpamaannya. Usah ceritalah benda yang lain. Yang lalat yang kecil tu pun, dia tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak lawan. Udahlah. Hentikanlah. Gitulah perumpamaan Allah Ta'ala. Allah nak bawa supaya mereka faham. Ni orang-orang kafir ketika itu. Begitu juga sekarang lah. Cuma mungkin sekarang ni kefahaman mereka tu dia taklah macam dulu. Kadang-kadang mereka balas pada kita juga. Kalau kami ni, kamu kata sembah berhala ni, yang kamu tu sembah Kaabah batu tu macam mana pula? Sekarang ni lain macam tak? Dia bukan macam orang yang zaman Nabi punya. Kita katalah kita sebenarnya bukan menyembah dalam arti kata batu binaan Kaabah itu, tetapi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu adalah kita kata apa? Kesatuan pusat kita di situlah. Maksudnya gitu. Baik. Satu waktu dahulu Hindun binti Utbah, iaitu isteri Abu Sufyan, adalah seorang wanita Quraisy yang paling keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Namun sejak penaklukan Mekah pada tahun ke-9 Hijrah, kesombongannya runtuh dan beliau masuk ke dalam Islam dengan rela hati. Sampai masanya hidayah Allah Ta'ala sampai, dia akan kembali kepada Islam. Dia merobohkan berhala yang disembahnya selama bertahun-tahun sambil berkata, dahulu kami terpedaya olehmu. Ini yang dapat petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan, kalau ada kesempatan sembang dengan kawan-kawan yang non muslim, boleh selitkan unsur-unsur dakwah, selitkanlah. Sebab dia orang sekarang ni semua dia open, dia orang open minded orang sekarang. Kalau kita rasa ada ruang, kita selit-selitlah. Kadang-kadang dia orang pun faham, kadang-kadang dia orang lebih faham daripada kita. Kita je yang kadang-kadang ambil indah tak indah dalam bab ajaran Islam. Bila time bulan puasa, pergi makan kedai bukan Islam. Yang tokey bukan Islam tahu. Dia pula khabar kita, "Ji, tolonglah datang kedai saya, Ji. Saya susah mau cakap tu orang Melayu datang makan saya punya kedai. Saya sudah cakap, awak Melayu mana boleh makan ni puasa." Dia mau makan juga, apa saya boleh bikin? Haji datang serbu kedai saya. Dia pula yang nyuruh kita ambil tindakan. Dia lagi faham. Dia tahu orang Islam wajib puasa, tapi orang Islam pula yang tak puasa. Makan pula kedai dia. Jadi kita selit-selitlah. Yang mana kita boleh selit-selit, tuan-tuan. Baik, maka sedarlah wahai insan, kita ini adalah makhluk yang lemah dan serba-serbi kekurangan. Sekiranya kita mahu memiliki darjat dan kedudukan yang tinggi sebagai insan, tidak ada jalan lain melainkan kita mengampirkan diri kepada Sang Pencipta, mengenalnya dan beribadah kepadanya. Tak ada jalan lain, tuan-tuan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa juga keadaan kita sekalipun, kembali kepada Allah Taala. Insya-Allah kita akan tenang, hidup kita akan sentiasa dipelihara oleh Allah Taala.
ada sahaja yang Allah Ta'ala bantu kita. Setengah orang kadang-kadang dia kata, ada je yang tak kena Ustaz. Saya tak tahulah. Saya buat macam ni, saya berniaga tak jadi. Saya bekerja ini pun tak boleh pergi. Saya buat kerja online pun tak boleh. Apa je tak jadi. Cek balik. Ada something hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang begitu, dia cakap, dia berjawatan. Jawatan besar, ada pangkat, kerja besar. Tapi hidupnya ada je tak kena. Ada benda kekurangan lah dia rasa. Ini tak kena, duitnya, gaji besar tapi rasa tak cukup. Akhirnya, orang bagi nasihat dia kata, kamu ada tak bayar zakat? Kamu ada tak bersedekah? Menjak begitu dia teringat, akhirnya dia bayar zakat, dia rajin bersedekah. Barulah dia rasa hidup dia memang rasa Allah tenang. Tak ada rasa apa masalah pun. Sebab ada benda yang kurang antara dia dengan Allah Ta'ala. Gitulah kita tuan-tuan. Kalau ada benda yang kurang, kita rasa macam tak kena. Kadang-kadang kita akan rasa serba tak kena je. Ini tak kena, tak kena. Ada saja Allah Ta'ala hantar ujian, kita cek balik. Cek balik. Kadang-kadang Allah nak menegur kita. Tiba jatuh sakit ke, tiba tak sihat ke, tiba-tiba aksiden ke, tiba-tiba ujian dan sebagainya, rumah dia pecah masuk ke, semua tu daripada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang untuk menegur kita, udah-udahlah kamu dengan dunia sampai lupa aku. Sekarang bila kamu dah jadi macam ni, baru kamu nak ingat aku. Supaya kita ingat balik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah tuan-tuan, serba sedikit tentang kuliah kita pagi ini dalam ayat yang berbentuk perumpamaan. Jadi apa pun dalam Al-Quran, ayat perumpamaan ini kita jadikan sebagai Allah nak menyindir mana-mana jenis golongan manusia supaya tidak lain tidak bukan supaya mereka berfikir dan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa tilkal amthalu nadribu alin nas wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan yang kami datangkan kepada manusia ini, tidak ada yang boleh berfikir melainkan orang yang berilmu. Maknanya Allah datangkan perumpamaan tadi, kalau dia boleh fikir, insya-Allah dia dapatlah apa maksud yang Allah Taala ingin sampaikan. Itu sajalah tuan-tuan. Jadilah setakat itu bagai kuliah subuh kita. Mudah-mudahan mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kelemahan atas diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tertangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.